Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung semula pengajian kitab Zakhirah Al-Musharrafah. Kita sambung kepada bab syarat sah salat. Di sini disebutkan oleh musannif rahimallahu taala, syarat sah salat ada 8 perkara. Syarat sah salat ada 8 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey. Untuk solat, sebelum tu, apa maksud syarat sah? Syarat sah ialah syarat-syarat yang untuk sahkan solat kita. Kita nak solat, sama ada solat fardu ke, solat sunat ke, kita mesti pastikan solat kita sah. Jadi nak sahkan solat kita tu, ada benda dia yang kita perlu penuhi, iaitu syarat-syarat ni lah. Okey. Yang pertama sekali, setiap orang yang nak sembahyang, antara syarat sah solat dia, yang pertama ditulis ialah orang yang nak sembahyang tu mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bermaksud keadaan seseorang yang tidak ada wudu. Kita panggil dia sedang berhadas kecil, dia berada dalam keadaan hadas kecil, maksudnya dia tak ada wudu. Hadas besar bermaksud orang yang telah melakukan sesuatu yang mewajibkan dia mandi, iaitu orang yang kena mandi wajib tu dipanggil dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi orang yang nak sembahyang mesti suci, mesti bersih, tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar. Bermaksudnya apa? Bermaksud orang yang nak sembahyang mesti dia dah mandi wajib. Kalau dia berhadas besar, mesti dia mandi wajib. Bila dah mandi wajib, kalau dia berhadas kecil, dia mesti ambil wuduk dulu. Orang yang nak sembahyang mesti mandi wajib jika dia kena wajib mandi. Kalau dia tak wajib mandi, dia dalam keadaan hadas kecil, dia mesti ambil wuduk. Mesti kena angkat hadas kecil dulu sebelum dia sembahyang. Okey. Yang kedua, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat mendirikan solat. Okey. Yang kedua, orang yang nak sembahyang mesti bersih daripada najis-najis. Najis-najis ni maksudnya benda-benda kotor yang boleh menghalang sah sembahyang. Tu kita kena belajar dalam bab najis. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Jadi kita mesti bersih daripada najis ni pada pakaian kita, pada badan kita dan pada tempat kita nak solat tu. Okey. Di sini ada 3 benda. Dia kata najis pada pakaian, najis pada badan, najis pada tempat. Okey. Kita nak faham satu-satu. Suci daripada najis maksud bersih, tidak ada najis pada pakaian. Apa maksud pakaian? Yang kita faham, baju yang kita pakai ni pakaian. Tetapi maksudnya lebih luas. Apa sahaja yang tergantung ataupun tersangkut, ada bersangkut di badan kita, contohnya kopiah, baju, rida, pakai syal, ataupun dia pakai jam tangan, dalam poket dia ada apa, benda-benda yang dalam poket dia, ini semua dikira pakaian. Maksudnya istilah pakaian itu luas. Apa sahaja yang bersangkut di badan orang yang sembahyang itu dikira termasuk dalam pakaian sekali. Maksudnya dalam poket dia tidak ada najis. Kalau jam tangan yang dia pakai, tidak ada najis pada jam tu. Benda kopiah dia pakai, tidak ada najis pada kopiah. Mesti bersih pada pakaian. Yang kedua ialah pada badan. Badan kita lah, anggota badan kita semua ni, di zohir badan kita, dalam, kalau batin dalam perut itu tidak dikira lah. Di zohir badan kita tidak ada najis di badan. Dan yang ketiga, mesti bersih daripada najis pada tempat dia solat tu. Maksudnya dia hamparkan sejadah, dia nak sembahyang. Okey, apa maksud tempat? Tempat ni ialah tempat yang anggota badan kita bersentuh dengan dia, itu tempat sembahyang. Contohnya bila kita berdiri nak sembahyang, 2 tapak kaki kita ni yang kena lantai, ini sahaja di kawasan tapak kaki kita ni, itu mesti tidak ada najis. Tempat yang kita pijak tu, maksudnya najis tidak bersentuh dengan kaki kita, itu dimasukkan tempat. Tempat sujud tak kira lagi lah, sebab kita tak sujud lagi. Bila kita sujud nanti, pastikan setiap tempat yang anggota sujud kita, kepala kita, dahi kita, tangan kita, lutut kita, kaki kita yang berada di atas lantai, itulah dinamakan tempat. Maksudnya di situ tidak boleh ada najis. Kalau ada najis di atas sejadah tapi tidak bersentuhan dengan badan kita, ataupun tidak bersentuhan dengan pakaian yang kita pakai, itu tidak membatalkan solat, sebab dia tak kena pada kita. Itu maksud tempat. Tempat ni tempat yang bersentuhan dengan kita aja. Contoh kita sujud, dahi ni ada sejadah tempat kita sujud. Lutut pun ada tempat dia, tangan pun ada tempat dia. Jadi di bawah badan kita ni kosong, di bawah dada kita ni kosong. Boleh tak ada tahi cicak di situ misalnya?
Kalau ada tercicak di situ tidak ada masalah, sah sembahyang, sebab itu bukan, dia tak dikira tempat sembahyang kita. Yang saya sebut tadi, tempat sembahyang tu tempat yang bersentuhan dengan anggota badan kita, itu yang dinamakan tempat. Maksudnya di bawah tapak tangan kita tidak bolehlah ada tercicak di situ. Sebab apa? Dia akan kena tangan kita, dan di situ dikira tempat apa? Tempat kita sembahyang, mesti bersih daripada najis. Okey. Yang ketiga, menutup aurat. Orang yang sembahyang mesti menutup aurat. Lelaki tutup di antara pusat hingga lutut, mesti tutup sekurang-kurang aurat lelaki. Perempuan mestilah tutup semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Orang yang nak sembahyang mesti menghadap kiblat. Arah kiblat. Kalau kita luar Masjidil Haram, Masjidil Haram kat Mekah, kita ni berada di luar lah, jauh daripada Masjidil Haram, kita hanya menghadap arah Kaabah di sini, kita menghadap situ. Dan menghadap kiblat mesti dengan kiblat yang kita yakin. Mesti ada keyakinan kiblat tu. Yang ke-5, waktu solat telah masuk. Maksudnya kita sembahyang mestilah dalam keadaan dah masuk waktu. Kalau sembahyang sebelum masuk waktu, tidak sahlah sembahyang tu. Tidak sah sembahyang sebagai sembahyang yang kita nak sembahyang tu. Contohnya kita nak sembahyang Zuhur, kita sembahyang tapi waktu tak masuk lagi. Itu apa, tidak sah sembahyang sebelum masuk waktu. Jadi jika dia sembahyang, contohnya sembahyang Zuhur 4 rakaat, dia sembahyang takbir, sembahyang habis semua, sembahyang beri tahiyat, beri salam, tengok-tengok waktu tak masuk lagi waktunya, waktu tu tak masuk lagi waktu Zuhur, maka sembahyang dia tu dikira sebagai qada kepada sembahyang sebelum-sebelum ni. Kalau dia pernah tertinggal sembahyang tu akan jadi qada kepada sembahyang sebelum-sebelum ni. Dan pula jika sembahyang sebelum-sebelum ni semua dah lengkap, tak pernah ada tertinggal sembahyang, komplit, maka sembahyang yang dia sembahyang terawal waktu tu, sebelum masuk waktu tu, sembahyang itu dikira sembahyang sunat mutlak. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, mengetahui kefarduan solat. Aya'lam bi fardiyatihi. Mesti orang yang sembahyang tu tahu kata sembahyang yang dia sembahyang tu sembahyang fardu. Dia tahu kata sembahyang apa yang dia sembahyang tu ialah sembahyang yang wajib. Kalau dia sembahyang, lepas tu kita tanya, engkau sembahyang ni, kamu sembahyang ni wajib ke sunat? Sembahyang fardu zuhur. Dia kata sembahyang zuhur yang kita sembahyang ni sunat je pun. Kenapa dia cakap itu? Dia tak tahu. Dia cakap dalam keadaan dia sekadar apa yang dia tahu. Dia tahu kata sembahyang zuhur tu sunat. Maka tidak sah sembahyang dia, sebab dia sendiri tidak tahu tentang hukum sebenar sembahyang yang dia sembahyangkan tu. Yang ketujuh, tidak menganggap salah satu daripada rukun solat sebagai perkara yang sunat. Dia tidak menganggap, contohnya dalam sembahyang tu ada rukun, kita kata rokok, kita tanya dia, rokok ni apa hukum, wajib ke sunat? Dia kata rokok ni sunat je. Kita tanya wajib ke sunat, dia kata sunat je. Dia bukan saja-saja kata, atau dia main-main. Bila orang tanya apa hukum tentang rokok, sujud, tidak ni, dia kata sunat. Dia bukan saja-saja atau main-main kata, dia memang tahu macam tu. Dia tahu kata dalam ilmu dia bahawa rokok, sujud, tidak atau sujud tu, rukun sembahyang tu, semua dia ingat sunat. Itu yang boleh menyebabkan tidak sah solat. Tidak sah sembahyang dia, sebab dia telah mengatakan benda yang fardu, dia telah menganggap salah satu rukun daripada rukun solat tu ialah rukun yang sunat. Benda fardu dia kata sunat, itu boleh batal sembahyang. Bukan dia saja kata, memang dia tahu macam tu. Maksudnya dia tak ada ilmu, dia belajar tak habis lah. Yang ke-8, tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Yang ke-8 ialah mestilah dia masa sembahyang jangan melakukan benda-benda yang boleh membatalkan solat, seperti dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan wuduk, seperti bergerak lebih daripada 3 kali, makan dan minum dalam solat, bercakap dalam solat. Itu semua perkara yang boleh membatalkan solat. Okey, sekadar itu saja untuk syarat sah solat. Syarat sah solat yang kita sebut tadi ada 8.
Jadi kita harap dapatlah dia menjadi panduan kepada solat-solat yang akan kita lakukan setiap hari, insya-Allah. Sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.